kita berhijrah untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada hari ini. Tu ya cara dia. Macam mana nak jadi manusia yang lebih baik? Tak ada benda lain dah melainkan hari ni kita ikut Quran, kita ikut Nabi SAW. Dan hari ni kalau kita nak masuk syurga, nak jadi manusia yang lebih baik, mesti ada ujian. Mesti Allah Ta'ala letak ujian. Ni kata Allah, walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Akan tetapi agama Islam, kamu nak melaksanakan hukum Islam, kamu nak melaksanakan arahan Allah Ta'ala, hari ni daripada tak semaya nak berubah bagi jadi semaya, daripada tak pernah bersedekah nak berubah bagi jadi manusia yang rajin sedekah. Kata Allah, nak berubah ke jalan Islam ini, nak bawa Islam, nak memperjuangkan Islam, memang Allah Ta'ala letak pelbagai rintangan. Nah, di antaranya paling mudah hawa nafsu diri kita sendiri. Di antaranya orang sekeliling kita. Sebab itulah bila mana Nabi sampai di kota Madinah, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW ketika itu, selain daripada Nabi berjaya menyebarkan Islam, Allah Ta'ala uji Nabi dengan peperangan Uhud. Ni semua kita maklum dah. Sedangkan waktu tu Islam dah berjaya dah di kota Madinah. Nah, orang-orang Madinah ataupun dikenali sebagai orang Ansar, ketika itu mereka dah tertarik dah dengan Islam. Ramai di kalangan mereka peluk Islam. Semua pakat masuk Islam. Walaupun ketika itu Islam berjaya di kota Madinah, lalu Allah Ta'ala tak biar gitu. Allah Ta'ala letak apa? Allah Ta'ala letak ujian. Ujian apa? Dengan ditakdirkan oleh Allah, Nabi SAW di dalam tempoh nak menyebarkan agama Islam, Nabi terpaksa menghadapi peperangan Uhud. Sebab dia banyak. Nah, dia rentetan daripada peperangan Badar. Kalau kita nak baca rentetan ni panjang. Nah, disebabkan nak balas dendam di antara orang kafir musyrikin terhadap orang Islam. Macam-macam rentetan sebab-sebab terjadi peperangan Uhud. Tapi apa pun kita nak cerita hari ni, disebabkan Allah Ta'ala janji nak memperjuangkan Islam, Allah Ta'ala letak ujian. Maka inilah yang dihadapi oleh Nabi SAW. Nabi terpaksa berperang. Itu di antara ujian yang pertama. Sebab apa? Sebelum tu peperangan Badar, Islam menang. Bila masuk sahaja di dalam peperangan Uhud, ketika itu bukan Islam kalah, akan tetapi Abu Sufyan yang declare kata Islam kalah. Waktu tu Abu Sufyan tak Islam lagi, kafir. Islam tak kalah. Sebab apa? Sebab dia tak berjaya untuk membunuh Nabi SAW. Dia tak berjaya untuk membunuh sahabat. Di antaranya Sayyidina Umar, di antaranya Sayyidina Abu Bakar. Tapi siapa yang declare kata Islam kalah di peperangan Uhud? Abu Sufyan sendiri. Sebab apa? Sebab dia kira dengan ilmu akal yang dia nampak. Dia tengok umat Islam banyak terkorban jika nak dibandingkan dengan orang kafir. Maka pada waktu tersebut dia declare kata Islam kalah. Ni di antara ujian-ujiannya. Siapa yang nak memperjuangkan Islam, yang nak menegakkan Islam, terkorban ni biasa. Ini yang terjadi dalam peperangan Uhud. Tapi tak bermaksud Islam tu kalah. Maka ketika inilah bila mana Allah Ta'ala uji Nabi SAW dengan ramainya umat Islam terkorban di peperangan Uhud. Maka satu benda Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita. Apa Allah Ta'ala nak sebut?
Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, hai umat Muhammad, Islam ni bukan 24 jam menang. Islam ni bukan 24 jam duduk di atas. Kadang-kala bila Islam mereka berperang, Islam ditindas. Maknanya apa? Di dalam peperangan Uhud, ramai di kalangan pejuang Islam jatuh gugur syahid. Tapi Allah Ta'ala sebut dah. Nah, Allah Ta'ala kata, hai umat manusia, kamu jangan risau. Wallahu yutimmu nurihi. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan kekalkan cahaya Islam. Sampai bila? Sampai kiamat. Sebab itulah hari ni nak masuk syurga tak ada dengan jalan lain dah, melainkan kita duduk dengan Islam, ikut arahan Allah, ikut arahan Nabi SAW. Tapi bukan senang manusia yang berada di akhir zaman ni nak ikut Islam. Bukan senang. Nabi sebut dah dalam hadis. Buka balik hadis 40, peristiwa akhir zaman. Sahih belakang lah. Hadis nombor 34. Ni banyak kali saya duk ulang. Hadis 40, peristiwa akhir zaman, hadis nombor 34. Apa Nabi sebut? Nabi kata, esok di akhir zaman, umat Islam yang ada di atas muka bumi ni, mereka ini memandang Islam seperti mana mereka memandang pakaian yang lusuh warnanya. Dia tengok Islam seperti mana dia tengok pakaian yang luntur corak dia. Bahasa orang Batu Tiga macam mana hari ni? Umat akhir zaman mereka akan pandang Islam seperti mana mereka tengok kain buruk. Faham tak tengok kain buruk? Sebab Islam dah lama. Kalau baju baru, kalau kain baru, kita sedap lagi pakai. Hari ni boleh pakai, esok boleh pakai, lusa boleh pakai, minggu depan boleh pakai. Sebab apa? Sebab baru. Tapi Nabi kata, umat di akhir zaman mereka akan tengok Islam seperti mana mereka memandang kain buruk. Tengok kain buruk, siapa pun tak teringin dah, siapa pun tak nak dah, siapa pun dia rasa tak ada nafsu lah nak tengok, nak pakai. Boleh faham tak ayat tu? Tak tahulah kalau orang Batu Tiga ni kain buruk pun dia ambil pakai, tu saya tak tahu. Bahasa mudah, kain buruk ni siapa pun tak nak. Macam itulah Islam di akhir zaman. Hak kita tengok, tengok Islam, tapi tak berkenan dah nak guna Islam, tak berkenan dah nak ikut Islam, tak berkenan dah nak pakai Islam. Tapi Nabi kata, sedangkan ketika itu umat manusia mereka melakukan 4 perkara. Nabi sebut, tak suka tengok Islam, pandang Islam macam kain buruk, tapi masih lagi buat 4 benda. Apa 4 benda tersebut? Yang pertama, Nabi kata mereka sembahyang. Yang kedua, bila masuk bulan Ramadan mereka berpuasa. Yang ketiga, mereka rajin buat amal soleh. Dan yang keempat, Nabi sebut mereka rajin bersedekah. Hadis ni Nabi nak tuju ke siapa? Nabi nak tuju ke kita, hak orang Islam. Tengok Islam macam kain buruk, tak nak dah Islam, tapi sembahyang. Siapa hak sembahyang? Kita. Bulan Ramadan dia berpuasa, siapa berpuasa? Kita. Orang bukan Islam, jangan kita tengok kain buruk, memang dia pun tak sembahyang lah. Sebab itulah hadis ni Nabi tuju dekat kita hari ni, hak ngaku Islam. Tengok Islam macam kain buruk, tapi sembahyang. Bulan Ramadan puasa, buat amal soleh, bersedekah. Lalu Nabi sebut dalam hadis tu, sebab apa? Dalam keadaan mereka memandang Islam macam kain buruk, tapi mereka tetap buat 4 benda ni. Nabi kata, disebabkan ungkapan kalimah syahadah, kalimah la ilaha illallah, mereka ini mendengar daripada nenek moyang mereka.
Bahasa mudah apa Nabi nak sebut? Mereka ni tak suka pun dekat Islam. Tengok Islam tu macam kain buruk. Tapi sebab apa mereka buat 4 benda ni? Mereka itu menjadi orang Islam disebabkan mak ayah mereka tu Islam. Sebab tu mereka jadi Islam. Faham? Bahasa mudah, Islam dinama kan. Sebab apa dia kata dia Islam? Sebab mak dia Islam, tok nenek moyang dia Islam. Tok dia Islam, turun dekat ayah Islam. Ayah kahwin dengan mak dia, dua-dua Islam, maka beranak dekat dia, dia pun Islam. Tu Nabi nak sebut. Inilah yang Nabi kata, mengaku Islam tapi tengok Islam macam kain buruk, tak nak ikut pun Islam. Sebab apa mereka salat? Disebabkan ketika itu mereka duduk di dalam masyarakat yang kebiasaannya dah solat dah pada mereka kecil. Duduk dalam keadaan masyarakat hak dah semayang, maka kita pun turut semayang. Sebab apa? Datang bulan Ramadan mereka berpuasa. Oleh kerana mereka duduk di dalam masyarakat, bila mana masuk bulan Ramadan pakat berpuasa, maka hari ni masuk bulan Ramadan dia puasa. Walhal Nabi kata dia tak mau ikut pun Islam. Tapi sebab apa bulan Ramadan dia berpuasa juga? Sebab dalam masyarakat dia berpuasa. Sebab tu hari ni jangan pelik, orang hak puasa bulan Ramadan tapi judi dia main juga. Faham? Bulan Ramadan dia tetap berpuasa. Sebab apa? Sebab di dalam masyarakat dia semua berpuasa. Tapi puasa dalam bulan Ramadan, aurat tetap juga tak tutup. Sebab apa? Dah menjadi kebiasaan orang puasa, aurat tak tutup, dia tak nak ikut Islam. Ni yang Nabi kata, dia tengok Islam macam kain buruk tapi puasa. Jelas Nabi sebut dah. Banyak melakukan amal soleh. Sebab apa? Sebab di dalam masyarakat dia memang saling tolong-menolong. Maka biasalah dia buat benda tu. Tengok orang dia tolong. Nah, buat ibadat. Mari bulan Ramadan, sambut bulan Ramadan. Isra' Mi'raj, dia sambut Isra' Mi'raj. Mari Maulud Nabi, dia sambut Maulud Nabi. Pakat sambut belaka. Tapi tanya ikut Islam tak? Tak ikut. Sebab apa? Sebab di dalam masyarakat dia memang macam tu, maka dia pun terikut lah. Maka Nabi kata orang yang macam ni, yang hidup di akhir zaman, dia tak ikut pun Islam, tapi 4 benda yang dia buat ni disebabkan realiti di dalam masyarakat dia buat, maka dia pun terikut. Nabi kata orang yang macam ni dia tak ikut Islam tapi dia semayang. Dia tak ikut pun Islam, aurat tak pernah tutup pun, tapi bulan Ramadan dia puasa. Dia rajin buat amal soleh, dia rajin bersedekah, tapi amalan ni tak buat pun. Sedekah duit ni berjuta untuk buat surau, dia sendiri tak main surau. Ada golongan macam tu? Nabi kata kalau hari ni ada golongan macam ni, 4 benda yang dia buat ni, buatlah banyak mana sekalipun. Semayang, tapi mulut ni 24 jam duk kata juga kat orang. Ni Nabi kata orang yang macam ni, semayanglah banyak mana sekalipun, puasalah banyak mana sekalipun, sedekahlah banyak mana sekalipun, buatlah amal soleh banyak mana sekalipun. Bila dia tak ikut Islam, esok bila mana dia balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW sebut orang macam ni tetap akan dihumban masuk ke dalam neraka Allah. Jelas dah Nabi sebut.